Dan juga kepada semua yang menonton, kita melihat pelbagai reaksi daripada apabila Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan pembukaan semula sekolah ini. Dan rata-rata mereka bimbang dengan keselamatan murid, guru dan seluruh warga sekolah apabila sekolah mula beroperasi seperti biasa nanti. Dan persoalannya, bagaimanakah Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan persekitaran sekolah itu selamat sebelum sekolah dibuka? Nah, semestinya bila kita lihat kepada ini, kita perlu lihat perancangannya sebenarnya telah dilaksanakan lebih awal. Apabila diumumkan, kerajaan mengumumkan akan dilaksanakan proses vaksinasi, kita terus berhubung dengan Kementerian Kesihatan, boleh tak kita vaksin budak-budak sekolah. Tetapi pada ketika itu, di awal pelaksanaan program vaksinasi itu, ketetapannya ialah murid sekolah di bawah umur 18 tahun tidak divaksin. Hanya divaksin dewasa. Tetapi pada ketika itu, dikatakan bahawa jika murid tidak divaksin, maka persekitarannya yang akan terlibat, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana, pekerja kontrak sokongan seperti pekerja kawalan keselamatan, kebersihan, makcik-makcik kantin, dewan makan, semuanya akan divaksin. Dan KPM menubuhkan task force bersama-sama CITF MOSTI, bersama-sama KKM untuk melihat kepada pengoperasian proses vaksinasi bagi kumpulan guru AKP dan juga pekerja perkhidmatan sokongan ini, supaya apabila sekolah dibuka jangkaannya itu nanti hampir keseluruhan telah pun divaksin. Jadi proses pada ketika ini berjalan lancar. Bagi guru sebenarnya telah melebihi 90%. Kalau kita lihat pada dos pertama, hampir 97% lebih yang telah pun divaksin di negara kita, dan lebih kurang 93% daripada guru-guru telah pun lengkap divaksin 2 dos. Manakala bagi pekerja perkhidmatan sokongan pun begitu juga, kadar vaksinasinya agak tinggi. Yang telah lengkap divaksin telah melebihi 80%, hampir 90%. Dan begitu juga dengan pekerja perkhidmatan sokongan yang kita telah gerakkan untuk mereka ini divaksin sebelum sekolah dibuka. Dan yang lebih istimewa bagi pekerja perkhidmatan sokongan ini, yang bekerja sebagai kawalan keselamatan, kebersihan di kantin-kantin sekolah, di dewan makan, kesemua mereka sebenarnya akan divaksin 2 dos. Jadi kalau ada antara pekerja-pekerja dalam golongan perkhidmatan sokongan ini yang tidak divaksin, maka pengusaha-pengusaha tersebut perlu menukarkan dengan pekerja-pekerja yang telah lengkap divaksin. Jadi persekitaran itu kita pastikan bahawa kesemuanya telah divaksin. Dan bagi guru-guru, kita tahu dalam pada ketika ini kita lihat dari segi pembukaan sekolah itu nanti fokusnya kepada kelas-kelas peperiksaan ini. Bagi guru-guru kelas peperiksaan pula, kadar vaksinasinya lebih tinggi. Kerana pada awal memang kita berikan penekanan kepada kelas-kelas peperiksaan ini, telah pun kedua-duanya melebihi 95% dari segi vaksinasi tersebut. Dan ini juga bagi apa kita katakan pembukaan sekolah ini nanti, kami akan pastikan bahawa yang akan mengajar, misalnya guru-guru yang akan mengajar secara bersemuka dengan murid-murid ini adalah guru-guru yang telah lengkap divaksin. Manakala guru-guru yang mungkin belum lengkap divaksin ini akan kita berikan tugasan untuk mengajar secara PDPR ataupun tugasan-tugasan lain di sekolah itu nanti, supaya kontak mereka itu dengan murid dikurangkan. Jadi di samping itu juga, kalau kita lihat kepada pelan pengoperasian sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, kehadiran murid juga dikurangkan kepada 50%. Ya, jadi bagaimana kita melaksanakannya dengan kita membahagikan kelas kepada 2. Jadi dalam satu-satu kelas tadi, kata saya bagi contoh 36 orang murid. 36 orang murid itu adalah pengisian kelas dengan penjarakan 1 meter. Jadi apabila kita kata separuh saja yang hadir, daripada 36, 18 orang hadir. Jadi dalam kelas yang besar tu, kalau 1 meter boleh muat 36, kalau dengan 18, penjarakannya lebih daripada 1 meter dan 2 meter, menjadi 2 meter. Ya, dan begitu juga bagi kehadiran murid dan juga guru dan semua warga sekolah, kita wajibkan untuk pemakaian pelitup muka. Dan bagi yang belum divaksin ini ataupun belum lengkap divaksin, mereka perlu pakai 2 lapis pelitup muka, dan juga mereka perlu memakai pelindung muka untuk mengelakkan sebarang jangkitan. Jadi kita harap dengan pengoperasian yang sebegini kita dapat mengurangkan risiko. Di samping SOP yang telah kita bangunkan, secara menyeluruh untuk melihat kepada langkah-langkah lain yang boleh kita ambil bagi memastikan bahawa persekitaran sekolah itu selamat. Jadi kepada para ibu bapa, jangan gusar
kerana perancangan ini telah kita laksanakan daripada awal lagi. Kita telah bercakap dengan pakar-pakar dalam bidang pendidikan, dalam bidang psikologi, dalam bidang perubatan. Kita juga bercakap dengan NUTP dari Kesatuan Guru, bersama-sama juga dengan murid-murid, dan juga di beberapa negeri kita telah berhubung dengan guru besar, pengetua, dan juga PIBG di beberapa negeri untuk meyakinkan mereka dan untuk menerangkan mengenai pengoperasian ini. KPM juga telah melihat kepada kajian-kajian yang dilaksanakan di seluruh dunia, daripada badan-badan seperti CDC di Amerika, CDC di negara-negara Eropah, dan juga agensi-agensi kesihatan lain di seluruh dunia mengenai pengoperasian sekolah ini. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain pun sebenarnya sekolah telah dimulakan. Kalau di Eropah itu sesi persekolahan berjalan seperti biasa ya, dengan murid-murid hadir. Dan ada juga negara di Eropah di mana muridnya tidak perlu memakai pelitup muka pun sewaktu hadir ke sekolah. Tapi kita di kementerian di Malaysia ini, kita mengambil langkah yang lebih berhati-hati untuk kita memastikan bahawa persekitaran itu apabila murid berada di sekolah, ia akan merupakan persekitaran yang selamat dan kondusif untuk murid mengikuti pembelajaran dan pembelajaran ini. Terima kasih Cik Zainal. Saya kira penerangan yang begitu komprehensif dan jelas itu tadi dapat meleraikan kegusaran ibu bapa di luar sana, rakyat Malaysia di luar sana yang sentiasa bimbang keadaan anak-anak kita di sekolah, adakah anak-anak kita ni akan terhindar dari jangkitan dan sebagainya. Dan dengan penerangan Cik Zainal terutamanya tentang kadar vaksinasi sebentar tadi, kita harapkan agar pihak-pihak di luar sana yakin dengan perancangan dan juga plan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan anak-anak kita yang berada di sekolah, termasuklah seluruh warga sekolah, berada dalam keadaan selamat, insya-Allah.